Salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami pada hari ini ingin menganalisis satu permainan pontifikasi yang bertajuk Run and Catch dalam edisi sekolah. Permainan ini merupakan hasil mengubah suaian daripada permainan baseball yang disesuaikan dengan tahap murid sekolah. Tujuan utama modifikasi ini adalah untuk semua murid dapat mengetahui aktiviti dengan lebih selamat, mudah difahami dan menyeronokkan. Selain meningkatkan kemahiran asas memukul, membaling dan menangkap bola, permainan ini turut memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan kemahiran berfikir, membuat keputusan, bekerjasama dalam pasukan dan mengamalkan semangat kesukanan. Permainan ini telah disediakan oleh 3 ahli kumpulan iaitu Muhammad Ishaq Naufal, Isaac Tianze dan Loli Bin. Setiap ahli kumpulan mereka memainkan peranan dalam mereka bentuk permainan, menyediakan bahan pembentangan, menyusun peraturan permainan serta menghasilkan inovasi yang sesuai untuk digunakan dalam PTP pendidikan jasmani. Seterusnya ialah falsafah permainan Run and Catch. Mengapakah permainan ini perlu dimodifikasikan? Permainan baseball dia sebenarnya mempunyai pelbagai peraturan yang agak kompleks serta memerlukan kemahiran yang sangat tinggi. Selain itu, penggunaan peralatan asal seperti gaya pemukul dan bola keras juga boleh meningkatkan risiko kecederaan berlaku dalam kalangan murid. Oleh itu, permainan ini telah diubah suai supaya menjadi lebih sesuai dengan murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Terdapat 4 sebab utama modifikasi permainan ini dilakukan. Yang pertama, permainan ini akan meningkatkan penyertaan murid. Dalam permainan ini, semua murid mereka mempunyai peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam permainan ini. Tiada murid yang hanya menjadi pemerhati. Semua murid akan bergilir-gilir untuk menjadi pemukul, pelari dan bermain pertahanan. Yang kedua, permainan ini telah mengutamakan keselamatan. Kumpulan ini mereka menggantikan bola keras dengan bola yang lebih lembut dan ringan supaya risiko kecederaan dapat dikurangkan. Yang ketiga, permainan ini juga menggalakkan kerjasama dalam kumpulan. Permainan ini memerlukan pemain mereka untuk berkomunikasi, saling membantu dan merancang strategi bersama-sama untuk mendapatkan mata dan kemenangan. Yang keempat, permainan ini dapat membentuk kemahiran berfikir. Pemain perlu membuat keputusan dengan pantas, seperti bila hendak berlari, bila hendak berhenti dan kemana bola perlu dibalingkan. Oleh itu, permainan ini dia bukan sekadar aktiviti fizikal, tetapi juga melatih pemikiran taktikal murid. Seterusnya, kumpulan ini telah membuat inovasi tentang peralatan kita semula. Salah satu keunikan permainan ini ialah mereka menggunakan peralatan yang telah diinovasikan daripada bahan kita semula. Antara inovasi yang digunakan ialah bola. Bola yang dibuat telah menggunakan kertas lembut dan ditap dengan tap. Ini lebih selamat dan ringan untuk murid sekolah rendah. Seterusnya, bak. Bak ini dibuat menggunakan batang kayu yang dibalut dengan kotak. Yang ketiga iaitu T pemukul iaitu T. T telah dikombinasi menggunakan kotak, batang span dan botol plastik yang berisi air untuk kestabilan. Yang keempat iaitu helmet baseball. Helmet ini telah diperbuat daripada kotak dan menilakat. Yang terakhir iaitu vest yang menggunakan beg kita semula untuk membezakan pasukan sendiri dengan pasukan pihak lawan. Penggunaan bahan kita semula, dia mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama, dia dapat menjimatkan kos sekolah. Yang kedua, guru tidak perlu membeli peralatan yang mahal manakala guru boleh menggunakan bahan kita semula untuk membuat peralatan yang diperlukan. Yang ketiga, murid dapat mempelajari kepentingan menjaga alam sekitar melalui konsep reduce, reuse, dan recycle. Ini menunjukkan bahawa aktiviti pendidikan jasmani juga mampu menyokong pendidikan kelestarian alam sekitar. Slide ini menunjukkan susunan pemain di dalam padang.
Pasukan dibahagikan kepada dua, iaitu pasukan menyerang dan pasukan bertahan. Pasukan bertahan ditempatkan di beberapa kawasan strategik. Sebagai contoh, seorang menjaga kawasan di hadapan, beberapa orang berada di kawasan tengah, dan selebihnya menjaga kawasan di belakang. Susunan ini membolehkan setiap kawasan padang dilindungi dengan lebih berkesan. Guru juga boleh mengubah kedudukan pemain mengikut tahap kebolehan murid. Oleh itu, susunan taktikal ini mengajar murid bahawa kemenangan bukan bergantung kepada seorang pemain sahaja, tetapi memerlukan kerjasama seluruh pasukan. Sekarang, kita lihat bagaimana permainan ini dijalankan. Pasukan menyerang akan memukul bola menggunakan bat yang disediakan. Selepas bola dipukul, pemain perlu segera berlari ke setiap base sebelum kembali semula ke kawasan asal untuk mendapatkan mata. Dalam masa yang sama, pasukan bertahan akan berusaha menangkap bola secepat mungkin. Selepas menangkap bola, mereka perlu menghantar bola kepada rakan sepasukan sehingga bola sampai ke kawasan sasaran. Jika bola berjaya sampai sebelum pelari melepasi base tertentu, pelari akan dianggap keluar. Keadaan ini menjadikan permainan lebih menarik kerana kedua-dua pasukan perlu bertindak pantas. Pasukan menyerang memerlukan kelajuan dan keberanian, manakala pasukan bertahan memerlukan komunikasi yang baik. Bagi memastikan permainan berjalan dengan lancar, beberapa syarat khas telah ditetapkan. Antaranya ialah setiap pemain wajib melakukan pemanasan badan sebelum permainan bermula bagi mengelakkan kecederaan otot. Semasa memukul bola, pemain lain hendaklah berada pada jarak yang selamat. Penggunaan bola keras tidak dibenarkan. Guru juga bertindak sebagai pengadil untuk memastikan semua murid mematuhi semua peraturan. Sekiranya berlaku situasi yang boleh membahayakan pemain, permainan akan dihentikan serta merta. Peraturan keselamatan amat penting kerana objektif utama permainan sekolah ialah memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Permainan ini menggunakan sistem pemakahan progresif. Sekiranya pemain berjaya sampai ke base pertama, pemain memperoleh 1 mata. Base kedua akan memperoleh 2 mata. Base ketiga memperoleh 3 mata, dan manakala sekiranya berjaya mengelilingi semua base sehingga kembali ke tempat asal, pemain akan memperoleh 4 mata penuh. Sistem ini akan memberikan motivasi kepada murid untuk terus mencuba. Walaupun pemain tidak berjaya melengkapkan 1 pusingan penuh, mereka masih memperoleh mata berdasarkan pencapaian mereka. Kaedah ini juga menggalakkan semua murid untuk terus berusaha tanpa mudah berputus asa. Bagi penentuan kemenangan, selepas semua pemain selesai mengambil giliran memukul, jumlah mata setiap pasukan akan dikira. Pasukan yang memperoleh jumlah mata tertinggi akan diumumkan sebagai pemenang. Kaedah ini lebih adil kerana setiap pemain mempunyai peluang yang sama untuk menyumbang tenaga mereka kepada pasukan masing-masing. Selain kemenangan, guru juga boleh memberikan anugerah tambahan seperti pemain paling sportif, pemain paling aktif, pasukan yang paling bekerjasama atau pemain paling berdisiplin. Ini akan membantu untuk membina motivasi intrinsik murid dan mengalahkan nilai murni. Seterusnya adalah refleksi. Selepas permainan tamat, guru boleh menjalankan sesi refleksi. Beberapa soalan boleh diajukan kepada murid seperti
Apakah strategi yang membantu pasukan memperoleh mata? Mengapa komunikasi penting semasa permainan? Apa cabaran yang kamu hadapi? Dan juga bagaimanakah kamu boleh meningkatkan prestasi pada masa hadapan? Refleksi ini membolehkan murid untuk menilai pengalaman mereka sendiri dan menghubungkannya dengan pembelajaran yang berlaku sepanjang aktiviti ini. Guru juga dapat mengetahui kelemahan permainan untuk ditambah baik pada masa yang akan datang. Sebagai kesimpulan, permainan run and catch bukan sekadar permainan yang menyeronokkan. Sebaliknya, permainan ini mampu membangunkan murid secara menyeluruh daripada aspek psikomotor, iaitu melalui kemahiran memukul, membaling, menangkap dan juga berlari. Dalam aspek kognitif, iaitu melalui pemikiran, strategi, penyelesaian masalah dan juga membuat keputusan. Dan akhirnya adalah aspek efektif, iaitu melalui semangat kesukaran, disiplin, kerjasama dan rasa tanggungjawab. Selain itu, penggunaan bahan kita semula menjadikan permainan ini lebih masuk alam, menjimatkan kos dan juga mudah untuk dilaksanakan di sekolah. Kami berharap permainan modifikasi ini dapat menjadi salah satu alternatif aktiviti pendidikan jasmani yang menyeronokkan, selamat dan bermakna untuk semua murid. Sekian, terima kasih. Kita akan buat satu permainan, iaitu untuk kategori memukul dan memadam. Okey, saya nak lelaki dan perempuan buat satu barisan. Lelaki satu barisan, sini. Lelaki satu barisan, perempuan satu barisan. Okey, untuk permainan ni dia ada dua pasukan. Satu pasukan memukul dan satu pasukan bertahan. Okey, sekarang kita akan agihkan mengikut kumpulan dulu. Kira 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey, kumpulan 1 sini, kumpulan 2 sini. Okey. Satu sini, dua sini.
Okey, kumpulan 1 akan jadi memukul dan kumpulan 2 round ni dia akan jadi pasukan bertahan. Hari ini saya akan main baseball dan nama kompetisinya ialah Run and Catch. Dia 2 kumpulan, satu kumpulan 7 orang 7 lawan 7. Untuk pembuka dia seorang dapat 3 percubaan untuk membuka dan sekali sahaja berjaya. Boleh terus bermain kalau dia pertama kali sudah berjaya memukul. Lepas tu yang pertahan berdiri dekat sumber sana satu dan dekat kotak sana. Satu sini satu orang. Dua sini seorang. Ini adalah untuk pasukan bertahan. Okey, untuk pasukan pemukul, dia akan pukul bola ni sejauh mana yang dia boleh. Dan pasukan bertahan, dia akan tangkap bola tu dan dia akan kembalikan dekat base ni. Dan pemukul tu kan, bila dia dah pukul, dia akan lengkapkan satu pusingan home run. Contoh kan, dia dah bola dah sampai sana tapi waktu lari tu dia hanya sampai di sini saja. Jadi dia akan dapat satu mata saja. Dan untuk kat situ, kalau dia sampai sana dia akan dapat 2 markah. Kalau dia sampai sini dia akan dapat 3 markah. Dan last kali sini 4 markah. Okey, faham? Okey, kita main. Pasukan pukul akan pakai bib. Dan pasukan yang defense akan pakai helmet. Okey. Boleh ambil pakai. Terus kita pakai. Sambut. Okey, pasukan Sandra atau Siti lapangan dua kawasan dalam kawasan. Untuk pasukan pemukul, korang boleh atur di sini lah. Sampai nak pukul dulu apa semua. Boleh pukul ni. Sini. Kurang-kurang tak nama apa? Kumpulan kami. Okey. Bagi nama kumpulan. Kan ni Tiger. Siap berhemat kuat. Okey, siapa pemukul pertama atau kumpulan ni? Okey. Ready. Untuk Okey, pukul
pukul kedua. Okey, sekarang tukar peranan. Tukar. Sini kok. Ah, dekat sini. Okey, yang lain ready? Okey, buka pertama ready? Okey, pukul 2. Ready? Hai. Okey, pukul lagi 3. Tiga. Pukul 4. Ada 4, 10 ada 10. Okey.
Ini orang bagian keluarga. Okay. Kayak kena lagi. Bulan ini uang tua. Kalau nak kahwin dengan ni tiger lagi.